Hai, nama saya C. Kezia dan saya adalah seorang konsultan perusahaan risiko dan juga seorang konsultan takafu. Hari ini saya nak berkongsi dengan anda, ya, apakah kualiti-kualiti yang harus dimiliki oleh seorang konsultan takafu atau konsultan perusahaan risiko supaya mereka boleh berjaya dalam bidang ini, ya. Menceburi bidang ini selama 20 tahun dan saya memang nampak kan ramai juga konsultan pengurusan risiko dan konsultan takafu yang masuk ke bidang ni dan disebabkan oleh suatu masalah ataupun cabaran-cabaran mereka hadapi, mereka akhirnya meninggalkan bidang ni. Jadi dalam tempoh 20 tahun saya memang nampak banyak keadaan ini berlaku, ya. Dan hari ini saya nak berkongsi dengan anda apakah kualiti-kualiti yang anda harus ada jika sekiranya anda ingin memasuki atau ingin menceburi bidang keusahawanan takafu, ya. Dan kualiti yang pertama ialah yang patut dimiliki, yang mesti dimiliki oleh seorang konsultan takafu ialah cita-cita yang tinggi, ya, ataupun kita panggil ambitious, ya. So sebagai seorang konsultan takafu, anda harus mempunyai cita-cita yang tinggi, dan bila anda memasuki bidang takafu, anda mesti bercita-cita untuk menjadi seorang konsultan takafu yang berjaya, ya. Dan seperti yang kita tahu, dalam apa sekalipun bidang, cuma 10% saja orang yang berjaya dalam bidang, ya, terutama sekali dalam bidang pemasaran, ya. Dan dalam bidang pemasaran tu, seperti dalam bidang takafu, jadi 10% orang yang berjaya itu memang orang yang bercita-cita tinggi. Mereka ingin, ya, bila mereka masuk bidang ni, mereka ingin menjadi orang yang berjaya, ataupun kategori orang yang berjaya, dan mereka belajar, ya, daripada kosong, ya, mereka belajar dan mereka meningkatkan tahap kemahiran dan juga skill mereka, dan akhirnya mereka berjaya. So ini kualiti yang pertama yang patut dimiliki oleh setiap orang yang mencuburi bidang takafu, ya. Kualiti yang kedua ialah orang yang berjaya dalam bidang takafu ni ada mereka yang belajar mengatasi ketakutan, ya. Sebab ketakutan adalah satu faktor yang banyak mengakibatkan ramai konsultan meninggalkan bidang ini. Sebab ramai konsultan yang masuk bidang ni, mereka takut, ya, bila mereka nak berjumpa dengan pelanggan, mereka bila nak telefon pelanggan, mereka takut, ya, mereka takut apa rejection, ya, mereka takut bahawa mereka akan ditolak, ya. Dan sebagai seorang konsultan, dan sekiranya anda ingin menjadi seorang konsultan yang berjaya, anda juga harus, ya, belajar bagaimana anda mengatasi ketakutan, ya, how to handling fear, ya. Dan dalam tempoh 2 tahun saya memang nampak ramai konsultan yang berjaya tu, mereka belajar, ya, cara-cara untuk mengatasi ketakutan. Bila mereka berjumpa dengan pelanggan, mereka telefon pelanggan, mereka selalu, ya, belajar dan terus belajar bagaimana mereka mengatasi ketakutan tersebut, dan akhirnya mereka berjaya, ya. Dan ini faktor yang kedua, atau kualiti yang kedua. Kualiti yang ketiga ialah seseorang konsultan yang memasuki bidang ni harus committed, ya, dan bukan masuk dengan minda nak cuba, ya. Ramai yang tak berjaya tu, daripada kajian saya tu, mereka masuk bidang ni dengan satu minda, let's try, let's cuba, tengok macam mana. Kalau jadi-jadilah, kalau tak jadi pun tak apa, ya. Jadi konsultan yang mempunyai minda yang begini biasanya pada pendapat saya tidak akan berjaya, ya. Cuma konsultan yang masuk dalam bidang ni dengan komitmen yang tinggi tu, dan mereka masuk dengan semangat yang atau azam yang kuat tu, pasti akan berjaya. Jadi ini kualiti yang ketiga yang harus dimiliki oleh setiap orang konsultan. Secara kesimpulan dia, 3 kualiti. Itu kualiti yang pertama, seorang tu mesti bercita-cita tinggi untuk menjadi seorang konsultan yang terbaik, ya. Kedua, mereka mesti belajar bagaimana untuk mengatasi ketakutan. Dan ketiga, mereka mesti committed, ya, dalam sekali bidang pun yang mereka masuki. Sekiranya anda juga dalam bidang pemasaran, tak kira apakah bidang yang anda masuki, sekiranya anda dapat atau mempunyai tiga kualiti ini, saya pasti anda akan berjaya satu hari nanti. Terima kasih.